untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah dan dirahmati Allah ini. Majlis kita ini akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah Afzan binti Abdul Manaf dengan pengajian kita kuliah Fardu Ain dengan kitab kita Idaman Penuntut. Majlis ini dianjurkan oleh Gema Nur Iman di bawah pimpinan Yang Berusaha Puan Rosniati binti Mansur dan barisan EJK Gema Nur Iman. Bagi memberkati majlis, mohon Ustazah memimpin bacaan umul kitab untuk kita hadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga para anbiya dan para solehin, juga kepada kedua ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup atau telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh hormat dan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustazah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustazah. Terima kasih kepada pengurusi majlis KN bagi memberkati lagi majlis kita ni. Marilah sama-sama kita merendahkan diri kita terhadap Allah SWT dengan merafakkan sekalun doa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa anta innaka antal alim. La hawla wa la quwwata illa billah. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat, kawan-kawan muslimat yang dikasihi yang berada di dalam pertemuan kita secara maya ni. Pertamanya, terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha, Kekanda Rosniati selaku pengurusi Gema Nur Iman. Alhamdulillah, seterusnya kepada AJK yang bertungku lumus menyusun, memastikan perjalanan kelas berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ini menjadi amalan soleh kepada kita, menjadi bekalan untuk kita manfaatkan di akhirat nanti. Pertamanya, marilah panjatkan rasa kesyukuran kepada Allah SWT kerana pada saat ini kita masih dihidupkan oleh Allah SWT. Masuk kita dalam bulan Sya'ban. Tak lama saja lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Jadi pada Sya'ban yang baru kita masuk ni, hari ni 1 Sya'ban kan? Hari di mana, bulan di mana Rasulullah memperbanyakkan amal ibadah, terutamanya ibadah puasa. Kata sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, selain daripada Ramadan tu yang memang Rasulullah berpuasa sepenuh hari, tidak adalah bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa melainkan dalam bulan Sya'ban. Jadi marilah kita sama-sama mengikut ittiba', ikut apa yang diperbuat oleh Rasulullah sesuai dengan keadaan diri kita yang
orang kata tak lama lagi nak bertemu dengan Allah SWT. Mudah-mudahan seperti mana Rasulullah dia suka, bila ditanya kenapa Rasulullah suka untuk puasa, Rasulullah kata aku suka untuk puasa sebab apa? Sebab amalan-amalan ni, bulan Rejab ni, bulan Syaban ni, kita tahu dia ada satu antara bulan yang orang kata yang ada satu peristiwa yang kita panggil nisfu Syaban, bulan Syaban. Jadi tiap-tiap pada tahun ada bulan-bulan yang tertentu yang menjadi orang kata pesta ibadah kepada kita. Selain daripada Ramadan yang akan menjadi pesta ibadah kepada kita, Syaban pun sama. Kalau hari-hari, hari Jumaat kan. Kalau waktu subuh, waktu asar, di mana amalan kita dibawa naik kehadap Allah SWT. Rasulullah kata dia suka bila amalan dia dibawa naik ke langit, dia dalam keadaan berpuasa. Jadi marilah kita sama-sama mengikut apa yang Rasulullah sarankan, sebab puasa ni antara amalan yang nanti dia boleh berhujah di hadapan Allah SWT. Selain daripada amalan kita tilawatul Quran, membaca Al-Quran, salah satunya yang lainnya ialah berpuasa. Jadi di waktu para nabi, para malaikat dan seluruh makhluk Allah yang lain dia membisu waktu kita berhadap dengan Allah di pada mahsyar, tapi orang yang melazimi puasa, orang yang melazimi dengan membaca Al-Quran, maka Al-Quran dan juga puasa itu akan menjadi peguam bela kepada orang tersebut. Jadi mudah-mudahan kita ni dapat ilmu, biar kita ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kita dapat dan kita amal. Dan kita nak amal tu ialah waktu kita ni Allah Ta'ala beri hayat, beri hidup lagi ni. Jadi Alhamdulillah pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama mengulang kaji satu tajuk daripada tajuk-tajuk yang menjadi kefarduan kepada kita, khususnya perempuan. Tapi orang perempuan yang alami benda ni. Tapi kalau dalam bab menuntut ilmu, maka yang namanya lelaki tidak terlepas daripada kewajipan ini. Kita orang perempuan, selain daripada kita kena tahu ilmu tu, bahkan kita akan mengalami praktikalnya, kita akan mengalami pengamalannya. Tapi bagi orang lelaki, wajib dia ada ilmu ini. Kerana apa? Kerana dia adalah ketua pada keluarga, dia adalah orang yang wajib menyampaikan ilmu pada kita. Sebab apa? Itu termasuk dalam nafaqah. Kalau seorang suami, wajib dia memberi nafaqah zahir dan batin. Jadi ilmu ni adalah nafaqah batin. Wajib seorang suami memberi ilmu-ilmu ni. Sekiranya dia tidak mampu, mesti dia bertaubat kepada Allah SWT di atas ketidakmampuan dia tu. Bukan kata, tak mampu, awak pergilah belajar. Tak apa, saya duitkan. Dengan sesenang hati, tak. Bukan semudah itu. Seperti mana kita sebagai ibu bapa tak mampu untuk mengajar anak kita tentang fardu ain, bukan semudah itu kita nak hantar ke kafar, bayarlah RM50 senang hati. Bukan. Wajib kita bertaubat kepada Allah SWT dan wajib juga kita menambah ilmu kita. Sebab apa? Sebab kefarduan tu atas diri kita, bukan atas orang lain, tapi kita pas pada orang lain. Jadi mudah-mudahan perkara ini menjadi orang kata peringatan pada kita bersama. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi kita ni nak ulang kaji. Kalau nak kata ulang kajilah. Kalau nak kata ilmu barulah. Tajuk apa ni? Iaitulah tajuk haid, nifas dan istihadah. Muka surat 19, buku Kitab Idaman Penuntut. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Berkata pengarang kitab kita, ya, kitab kita tajuk kecilnya ialah haid, nifas dan istihadah. Kitab kita ni adalah kitab yang sangat basic, ya. Sangat basic, ya, seperti mana yang kita belajar dulu-dulu tu, yang minggu lepas kita belajar tentang
emas, penggunaan bagaimanakah hukum menggunakan bejana emas dan perak, yang diceritakan semua basic belaka. Jadi hari ini tentang haid, nifas dan istikhadah pun yang basic juga. Yang mana orang kata belajar ni insya-Allah lepas fardu ain kita. Jadi sekarang ni kalau tak tahu hak ni, dia bukan setakat tak tahu tu dia berdosa tak tahu. Sebab dia akan efek memberi kesan kepada amal ibadah kita yang lain. Sebab ada kita ni sembahyang dalam keadaan kita masih berhadas besar, ataupun kita ni dah suci tapi kita tidak mengangkat hadas besar, ataupun kita ni tidak mengganti salat-salat kita, tidak mengganti puasa-puasa kita. Semua tu atas asbab kita tidak mengetahui perkara-perkara yang kita akan baca saat lagi ni. Baik. Pengarang kitab kita kata iaitu haid. Tajuk dia haid dulu ya. Haid itu hayadat. Haidun. Haid itu ialah darah yang keluar melalui faraj perempuan. Jadi haid itu ialah darah yang keluar melalui faraj perempuan yang berumur lebih kurang 9 tahun ke atas. Dalam keadaannya sihat dan bukan dengan sebab beranak. Warnanya, warna darah tu tadi, warna haid tu tadi, merah tua. Ketika ia keluar, berasa panas mengetip. Ada juga panas mengetip. Apa benda lah panas mengetip tu ya? Nombor 1. Panas mengetip. Tak tahulah panas guana. Kita tahulah sebab kita praktikal. Kalau orang lelaki dia baca ni, dia tak tahu. Panas rasa macam mana? Kita tahu kan bila keluar tu kita rasa panas je. Baik. Kita tengok satu persatu. Dia kata haid tu darah yang keluar melalui faraj perempuan. Jadi haid ni, kata para ulama. Ulama apa? Ulama fiqh lah. Sebab kita ni belajar fiqh ni. Kenapa belajar fiqh? Untuk mengesahkan ibadah-ibadah kita. Jadi haid, nifas dan istikhadah ni kita panggil manik. Manik ni apa? Manik ni ialah benda yang menghalang kita daripada beribadah. Jadi kita kena tahu ni. Wajib tu. Ilmu berkaitan dengan haid, nifas dan istikhadah ni adalah ilmu yang wajib. Kalau tak tahu ni jadi berdosa. Jadi haid itu apa? Haid itu ialah darah tabi'i. Darah tabi'i itu apa? Darah yang semula jadi. Yang keluar, dia kata, keluar dari pangkal rahim. Dia keluar daripada pangkal rahim. Bukan keluar daripada hidung, bukan keluar daripada telinga, bukan. Daripada mana? Pangkal rahim. Bila pangkal rahim tu dia akan keluar melalui faraj. Ketika badannya dalam keadaan sihat. Badan orang tu sihat. Sihat tu dia sebutlah bukan sebab beranak, bukan sebab istihadah. Jadi waktu keluar daripada beranak, keluar daripada istihadah tu dipanggil perempuan yang sihat. Bukan maknanya sihat dia tak ada penyakit gout, dia tak boleh sakit jantung, dia tak ada sakit darah tinggi, bukan. Bukan maksud sihat itu. Kalau gitu orang sakit jantung, sakit, maka bila keluar darah daripada pangkal rahim dia melalui faraj, maka dia tidak dikira haid sebab dia tak sihat. Bukan ya. Jadi kita kena faham sihat di situ maksudnya bukan sebab beranak dan bukan juga sebab istihadah. Sebab istihadah ni maknanya dia keluar darah di luar masa haid. Baik. Itu dia kata. Itu ketika badannya dalam keadaan sihat dalam tempoh tertentu. Jadi maknanya benda yang kita nak ambil tahu, darah semula jadi, darah tu tabi'i, keluar daripada mana? Pangkal rahim seorang perempuan. Lepas tu mestilah dalam tempoh yang tertentu. Ada tempoh-tempoh yang dikatakan haid ni. Bukanlah asal keluar je daripada faraj itu sebut, maka asal keluar je haid. Asal keluar je haid. Bukan. Tapi kalau kita tak belajar, kita ingatkan gitulah. Itu yang jadinya haidnya dia tak tahu. Berapakah tempoh sepanjang-panjang haid, berapakah minima haid, berapakah tempoh suci, tak tahu. Jadi bila kita tak tahu ni kita panggil apa? Kita panggil kita jahil. Jahil tentang
badan kita sendiri, tentang ilmu yang kita sepatutnya tahu, yang menjadi kewajipan ke atas setiap anak Adam daripada keturunan Hawa ni, kena tahu. Kalau tak tahu, dia akan menyebabkan kita ni salah dalam beribadah. Baik. Okey, baik. Dikata haid itu darah yang keluar melalui faraj perempuan yang berumur lebih kurang 9 tahun ke atas. Maksudnya apa? Seawal-awal perempuan ni dikatakan dia tu kalau keluar darah daripada pangkal rahim dia, daripada faraj dia, dan darah tu ada syarat-syarat dia keluarnya, boleh diihtimal, boleh dianggap sebagai darah haid sekurang-kurang umur dia tu 9 tahun. Ataupun kita panggil dalam bahasa Arabnya 9 tahun taqriba. 9 tahun taqriba ni apa dia perempuan? Orang kata 15 tahun, 15 hari lagi nak sampai dia tu umur 9 tahun. Nak kira macam mana ni? 9 tahun tahun Masihi orang putih ke nak kira 9 tahun Hijri, tahun Islam? Dia ada penetapan. Sebab tahun orang putih dengan tahun Hijri Islam ni lain. Tahun orang putih dia 30-31. Betul tak? Kalilah dengan 12. Jadi adalah lebih kurang, ada yang 30, ada yang 31, 365. Betul kan? 365 hari. Itu tahun Masihi. Adapun tahun Islam dia ada 355 hari saja. 355 hari. Sebab apa? Sebab tahun Islam ni dia 29, kadang 30, kan? Jadi sebab itu dia beza. Sebab itu kalau kita sekarang ni, kalau tahun Masihi umur kita, let's say lah, kalau orang yang umur 50-an ni, kalau umur 50-an ni dia akan gerak lari. Katalah sekarang ni dia umur 57. Ikut tahun Masihi, tahun orang putih. Maka kalau diikut pada tahun Masihi, tahun Hijri, maka sebenarnya umur dia dah 60. Sebab apa? Beza 10 hari tu. 365 dengan 355. 10 hari beza. Kalau dah 10 tahun, 20 tahun kali je lah. Kan? Banyak lah. Kalau dah memang banyak lah larinya tu. Hak tu boleh faham lah. Tak apalah hak tu. Cuma sekarang ni kita nak tahu yang dikatakan haid itu ialah darah yang keluar daripada rahim perempuan, daripada pangkal rahim perempuan melalui apa? Melalui faraj dia. Sekurang-kurang umur anak tersebut, perempuan tersebut ialah 9 tahun takriba. Takriba tu maksudnya kita 15 hari lagi nak sampai umur dia 9 tahun. Dan 9 tahun ni dia ambil pada tahun Hijri. Tahun Hijri. Kalau 9 tahun, tahun Hijri, dia bersamaan dengan 8 tahun, 8 bulan, 21 hari. Jadi maknanya dia ni dalam darjah 3. Cuba bayang anak kita darjah 3. Jadi sebab itu kita kena ambil dia punya birth date, birth date dia tu dalam bulan Islam. Jadi kita ni tak ada dah anak kecil-kecil kan. Kita ni semua anak tua dah. Tapi kita ada cucu. Anak kita ada anak. Maka ilmu ni wajib kita sampaikan kepada anak kita. Jangan nanti takut tersilap. Kita sangka, takkanlah haid, kita kata. Baru darjah 3. Baru 9 tahun. 9 tahun baru sambut birthday. Birthday dia lah. Birthday orang putih ni kan. Tapi dah keluar dah darah. Kita kena ingat. 9 tahun Masihi tu sebenarnya, kalau ikut tahun Hijri, dia 8 tahun, 9 tahun Hijri tu bersama 8 tahun, 8 bulan 21 hari. Jadi kita kena tengoklah darjah 3 tu macam mana rupanya. Darjah 3 tu kalau keluar haid, ikut kemaluan dia, kita kena tengok. Kalau 15 hari lagi nak jember ke umur dia, ke tarikh lahir dia, ikut yang hijrinya, maka pada waktu tu dia ni telah consider sebagai haid. Sekiranya darah yang keluar itu tidak kurang daripada 1 hari 1 malam. Ya, darah dia keluar tak kurang daripada 24 jam. Dan darah dia yang keluar itu tidak pula melebihi 15 hari 15 malam.
Ini kita kena tahu maksima haid dan juga minima haid. Minima haid maknanya sekurang-kurang yang dikatakan haid, kalau keluar tubiklah darah pada kemaluan kita, sama ada orang yang beradat, orang beradat ni macam kita ni lah yang dah puluh-puluh tahun haid, ataupun orang yang belum beradat, maknanya anak-anak kita yang baru nak kena haid. Mesti darah tu ada dalam 24 jam. 24 jam ni dia ambil daripada hari pertama dia keluar sehingga bila? Sehingga 15 hari tu. Bukan maknanya dia keluar straight 24 jam, bukan. Dia kadang-kadang hari pertama dia keluar sejam. Lepas tu tak ada darah. Hari kedua dia keluar 5 jam. Lepas tu tak ada darah. Hak tu wajib kita belajar. Apa cara kita nak buat benda macam tu? Adakah kita ingat kita ni nak kena semayang ke, tak kena semayang ke? Ini satu ilmu yang wajib kita pelajari. Dia kalau baru dengar rasa macam kepelik. Tapi kalau biasa dengar, benda tu biasalah. Ya. Baik. Jadi umur lebih kurang 9 tahun ke atas dalam keadaannya sihat tadi, 9 tahun ke atas tu, ini saya kata pelajaran yang basic. Kalau kita nak cerita betul ni, masuklah kelas haid, kelas fik darah yang kami ada buat pada malam Isnin, pukul 9 suku malam. Kami ada buat kelas tu dan bukan saya lah mengajarnya, saya tak mahir. Kita ada Ustazah Sakinah yang mengajar. Baik. Bukan dengan sebab beranak. Okey, waktu faham dah. Warnanya merah tua. Okey, baik. Sekarang dia sebut pasal warna kan. Jadi, kita kena tahu. Darah ni, yang dikatakan darah haid ni, ada 5 warna. Bukan yang nama semata-mata warna merah tu. Ataupun kita sangka semata-mata warna merah tua ataupun hitam gelap tu. Ataupun kita kata warna brown kan, coklat-coklat tu kita anggap itulah warna darah. Ya, iaitu betul warna darah. Termasuk juga yang dikatakan warna darah haid ini ialah warna keruh. Warna keruh. Dan juga warna kuning. Jadi sebenarnya darah ni dia ada tingkat-tingkat dia. Ada orang panggil kekuatan dia. Jadi kita ni sebagai orang perempuan, kalau kita ni dan kebanyakan menopause dah kan. Apa gunanya belajar haid pula Ustazah? Belajar haid dan menopause dah ni kan. Kita kena belajar. Sebab apa? Kita boleh recall kita punya dulu, silam-silam dulu. Oh, gini. Maka kita tahulah yang kita ni sebenarnya telah meninggalkan salat. Sebenarnya kita ni tak ganti puasa lagi. Baru kita tahu. Kalau tak, kita pun tak tahulah. Tak tahu pun. Orang haid kena ganti puasa. Apa pula tak tahu? Dah semayang tak kena ganti? Dah semayang sama juga. Ibadah juga. Puasa pun ibadah juga. Apa semayang tak kena ganti? Saya ingatkan tak kena ganti jugalah puasa. Jadi umur dah 60 dia misal kata. Cerita. Saya buat cerita ni kata, tak sabar Ustazah. Sungguh. Kita bila berkawan-kawan ni kita tahulah kan. Kita banyak cerita lah. Kita jumpa hamba Allah yang dia tak tahu puasa tu wajib diganti. Jadi bila dia tahu puasa tu wajib diganti, dia sangka macam saya sebut tadi lah. Sebabnya semayang tak wajib ganti, maka dia kata puasa pun tak wajib ganti. Bila dia tahu tu, bila dia dah tua dan mula berjinak-jinak dengan majlis ilmu. Bila mula berjinak-jinak dengan majlis ilmu, tiba bab macam ginilah. Barulah terkejut. Tapi Alhamdulillah, maknanya tidaklah lambat lagi. Masih nyawa masih ada. Maka yang pertamanya mestilah kita taubat kepada Allah SWT. Taubat atas apa? Taubat atas kejahilan kita. Sebab kita jahil. Adakah sebab jahil kita tu Allah tidak hukum? Jahil yang tak dihukum itu ialah jahil yang uzur. Jahil yang uzur ni maksudnya jahil yang diberi keuzuran. Orang macam mana yang diberi keuzuran yang tidak dihukum oleh Allah Ta'ala?
Dengan sebab dia tak tahu tu jahil lah. Dengan sebab dia tak tahu tu, maka ketidaktahuan dia tu dimaafkan oleh Allah SWT. Orang macam mana? Adakah orang macam kita? Tak. Orang macam kita ni tidak ada maaf. Tidak ada maaf. Sebab apa? Kita orang cerdik. Kita orang pandai. Orang yang ada kemaafan, yang uzur yang dimaafkan ini ialah orang pertamanya orang baru masuk Islam. Orang yang daripada kafir masuk Islam, daripada agama lain masuk Islam. Tu yang pertama. Yang kedua ialah orang yang jauh daripada alim ulama. Dia duduk pendalaman tu. Tak sampai ke dia radio, tak sampai telefon, tak sampai. Maka dia tak tahu ke benda-benda. Ulama, orang-orang alim ni dia tak tahu. Mana dia dapat ilmu tu hari tu daripada turun-temurun. Jadi, bila dah moyang mati, aki, mati, mak mati, maka dia pula hidup. Dia pula yang menjadi orang tua, maka hiduplah dengan keadaan kejahilan. Sekiranya itu, orang macam tu, dia buat apa-apa salah, dimaafkan. Dan kita ni tak dimaafkan. Sebab apa? Kita sentiasa mendapat hidayah. Hidayah apa? Oh, hidayah kat tangan kita tu lah. Handphone ada, sampai nak tidur pun duduk sebelah telinga kita lagi kan. Boleh aja nak cari maklumat. Kerana handphone kita ni sama ada nak bawa kita ke syurga atau ke neraka, boleh belaka. Atas kita, macam mana kita handle. Jadi itu kejahilan yang tidak dimaafkan kepada orang yang bila orang macam kita ni, umur 6-70 tahun, bila dia kata, loh tak tahu. Loh tak tahu. Tak tahu tu silap siapa? Silap sendiri. Sebab apa? Bila orang ajak belajar, tak ambuh. Beri alasan macam-macam. Sibuk bekerja. Bagi alasan macam-macam. Sebenarnya, alasan yang macam-macam tu memang Allah Ta'ala jadikan. Sebab memang Allah Ta'ala sebut dah kan. Dalam suratul Mulk yang kita baca, dak aku jadikan hidup dan mati ni melainkan sebagai ujian untuk melihat siapakah yang paling baik amalannya. Maka Allah Ta'ala berilah ujian. Miskin sehingga dengan sebab miskin tu kita mencari apa? Mencari nafkah je untuk sesuap nasi. Maka dengan sebab kita cari sesuap nasi tu ya, makan pagi, kahit pagi makan pagi, kahit petang makan petang, maka kita mengabaikan ilmu. Sampai tak belajar macam mana cara nak semayang. Sampai tak belajar apakah tegahan-tegahan dalam menunaikan ibadah kita ni. Jadi, hak tu tak dimaafkan oleh Allah SWT. Okey, baik. Jadi tu warna dia, warna darah kita ni ada 5. Lepas tu take note lah tu. Warna yang pertamanya yang paling kuat sekali ialah warna tu hitam. Ataupun merah kehitaman. Yang kurang kuat sikit, kuat juga. Tapi kurang kuat sikit berbanding hitam tadi, merah. Lepas tu, brown lah kita panggil coklat kan. Lepas tu, keruh. Keruh tu, keruh lah. Maksudnya dia dok jernih. Gitu, keruh. Kalau guru saya, kabur keruh ni macam apple. Bila kita buang, kita buka dia, kita kupas dia. Lepas tu dia apa? Dia teroksida kan? Dia apa? Dia terdedah dengan oksigen, maka dia benda lah tu. Bertindak balas dengan oksigen tu, dia jadi gitu warna dia tu kan. Nampak tak? Apple. Buka kupas apple nanti, tengok macam mana apple tu. Dia terdedah dengan udara dengan oksigen, tidak balas dengan oksigen tu, dia jadi warna dia gitu. Itu panggil keruh. Lepas tu kuning. Itu adalah warna darah. Maknanya kita ni selagi ada warna tu pada waktu kita haid, kita nak basuh, kita nak sucikan badan kita tu, kita dah kering dah, tak ada warna merah. Tapi ada warna keruh, kita kata. Tapi hari ke-10 dah, warna keruh. Maka, tak sedap lah, kita kata. Mandilah. Maka kita berada dalam keadaan kejahilan lah tu. Sebab itu sebenarnya masih dalam keadaan kita berhadas besar. Warna dia macam birat. Tak tahulah tu ya. Baik. Ya. Ketika ia keluar merasa panas mengetik. Tak apalah tu. Itu pengalaman kita masing-masing. Memang pun kan sebab apa panas ni? Dah dia duduk dalam perut kita kan. Duduk dalam perut kita, maka bila dia keluar tu memang kita rasa panas. Usah ke darah keluar ikut. Usah ke darah. Kalau kita buang air kecil sekalipun, air kecil tu kan panas. Kan? Mendorok dalam badan kita. Mestilah panas. Itulah dia. Baik. Itu haid. Jadi sebenarnya banyak benda kita nak cerita buat haid ni. Tapi
kat bawah ni ada dia akan cerita sekurang-kurang masa dan semaksimum masa. Baik, kita terus je baca. Nifas itu pula, cerita pasal ni. Tadi cerita pasal orang haid. Ikut temperature badan. Tadi orang haid. Jadi orang haid ni, paling awal adalah umur dia 9 tahun. Jadi kita perhatilah anak cucu kita. Kalau umur dia 9 tahun, umur dia jauh 3 tu, maknanya dia ada kemungkinan dia tu boleh datang haid dah. Maknanya bila datang haid, kita sebut apa? Kita sebut dia ni baligh. Ba, alif, lam, ra. Lam, ghain. Ba, alif, lam, ghain. Maknanya baligh. Apa makna baligh? Baligh ni cukup umur, sampai umur. Kalau bagi perempuan, minimum umur dia 9 tahun. Tanda baligh ialah keluar haid. Kalau bagi lelaki, tanda baligh dia ialah mimpi. Kan? Dia mimpi. Mimpi keluar air mani. Maka itulah tanda baligh bagi anak lelaki. Jumhur ulama kata, jumhur ulama sepakat mengatakan bahawa sekiranya budak perempuan tersebut sampai umur dia 15 tahun dia tak keluar haid. Atau budak perempuan sampai umur 15 tahun dia tak keluar haid. Dan budak lelaki itu sendiri sampai umur dia 15 tahun dia tidak bermimpi. Maka dia itu telah dianggap sebagai orang yang telah baligh. Walaupun dia ni dok mimpi, walaupun dia tak keluar haid. Ya? Kena ambil perhatian tu. Jangan kita tanya, dah kena tanya dah anak-anak kita. Wajib kita tanya. Sebab itu menjadi tanggungjawab kita sebagai bapa sebenarnya mengetahui tentang sampai umur kedok lagi anak dia. Supaya apa? Supaya dia dapat mengawasi anak dia ni jangan lagi dah tinggal solat, jangan lagi dah tinggal puasa, jangan lagi dah dedah aurat, jangan lagi dah buat perkara-perkara yang ditaklifkan atas dia, yang mana benda yang diharamkan atas dia. Mesti dah dia ni taat dan patuh atas segala perintah Allah. Sebab apa? Sebab dia dah tanggung diri dia sendiri dah. Dosa pahala tanggung diri dia sendiri dah. Jadi sebab itu mak ayah kena tanya. Selalunya kita lah kan, kita mak ni tanya. Ini kita cerita kita kenangan di masa silam kita lah kan. Waktu anak kita umur 10-11 tahun. Kalau dulu-dulu kan lambat juga kan nak haid. Kalau baligh pun lambat juga. Tengok apa? Tengok kepada keadaan tumbesaran anak tersebut. Ataupun macam mana pergaulan dia. Jadi itu semua menyebabkan atau mempengaruhi tahap dia punya cepat atau lambat dia sampai umur tu. Jadi ambil cakna lah kita tanya anak kita yang lelaki. Kalau anak perempuan ni senang kan, selalu dia akan mengadu dengan mama. Mama dah keluar. Dah keluar. Lagipun dia belajar kafar. Dia tak malu benda tu biasa sebab selalu tengok mama dia. Apa mama ni? ABC kan. Dia penat juga ABC. Nak cuti daripada semayang kan. Tapi kalau anak lelaki ni selalunya dia malu. Tapi kalau kita bina hubungan yang baik dengan anak lelaki kita, maknanya memang kita waktu kecil tu kita memang kita layan sungguh. Kemudian bila dia dah macam teenagers tu kita buat macam kawan, maka dia tak akan cari orang lain untuk bercerita. Dia tak akan cari orang lain. Maka dia akan cerita. Kan kita boleh kenang balik. Macam mana anak lelaki kita waktu dia umur 11 tahun, 12 tahun. Macam mana dia kadang-kadang dia menganggap kita ni sebagai Masya Allah. Ada seorang anak lelaki saya 2 je. Dia kata, Ma, boleh tak dia kata dia anggap Ma sebagai mursyid. Sampai gitu sekali. Mursyid ni apa? Mursyid tu ialah satu orang yang boleh memimpin perjalanan hati kita. Perjalanan hati kita ni dia boleh pimpin supaya kita ni nak ajar kita nak kena pasti kita ni ada riak ke, ada ujub ke, tak ikhlas ke. Sampai gitu sekali anak kita bila kita rapat dengan dia, bila kita bina hubungan tu, mudahlah kita tanya, abang dah balik, adik dah balik, dah mimpi. Dia pun memang malu-malu. Memang malu-malu. Tapi bila kita tahu macam tu, maka kita ni
akan dapat membantu dia untuk dia menjalani kehidupan dalam, orang kata, dalam identiti dia yang baru. Identiti apa? Identiti dia sebagai seorang mukallaf. Kalau anak kita yang perempuan tadi baru umur 10 tahun, tiba-tiba dia dah baligh, dah keluar haid. Kalau kita ni tidak bina dia, kita ni sendiri orang yang jahil, kita sendiri orang yang tak cakna tentang agama, maka kita sama naik dengan dia. Dia tak pakai tudung, kita pun tak halang, kita pun tak pakai tudung, wa'liyazubillah lah. Kan? Tapi kalau kita ni ada ilmu, maka kita akan pimpin dia. Kejut dia, pujuk dia, bangun sembahyang subuh. Kalau dia lihat, kita pujuk juga, kan? Tapi kalau kita, apa tu dia? Kalau kita tak bina hubungan yang baik dengan dia, maka kita, kau pandangmu lah. Maka biar je anak kita tu. Sedangkan dia dah jadi macam orang dewasa. Sebab apa? Sebab sepatutnya kita mengetahui perkara-perkara ni sejak umur kita umur 7 tahun. 7 tahun tu perintah dah semayang. Makna bila dia perintah semayang, ilmu tentang semayang nak ada ke tak ada, nak kena ada dah. Umur 9 tahun tak semayang, dah kena rotan. Jadi benda-benda macam ni kita ambil cakna lah. Baik. Ada pun darah yang baik. Nifas itu darah yang keluar lepas beranak. Baik, kita masuk pada nifas. Nifas itu darah yang keluar lepas beranak. Dia kata, lepas je beranak, keluar. Sekira-kira sebelum sampai masa 15 hari dari tarikh beranak. Itu dia punya clue yang pertama. Nifas, yang dikatakan nifas ialah darah yang keluar selepas kita beranak. Dan darah tu mesti keluar sebelum berlalu 15 hari daripada hari pertama kita beranak. Ya? Kita beranak, lepas tu katalah, kita buat cerita, katalah yang keluar tu adalah darah wiladah. Darah wiladah ialah darah yang mengiringi anak. Bila kita keluar beranak, anak kita diselaputi dengan darah. Itu kita panggil darah wiladah. Lepas tu terus kering. Contoh, tak ada tubik darah pun ikut apa? Ikut faraj kita. Tak ada tubik darah. Selama mana? Selama 15 hari 15 malam. Tak ada langsung. Walaupun satu lahzah. Tak ada. Selepas hari yang ke-16 baru tubik darah. Maka pada waktu itu kita ni tidak lagi dianggap orang yang ada nifas. Dah tu darah yang hari ke-16 tu dikira apa? Sekiranya berbetulan dengan tarikh haid kita yang biasa, maka itu dianggap darah haid. Maka bila itu adalah darah haid, jadinya dia punya range, dia punya maksima darah tu hanyalah 15 hari 15 malam. Boleh faham? Sedangkan kita tahu, bila nifas, dia tak sama dengan darah haid. Darah haid, sekurang-kurang darah haid ialah 1 hari 1 malam. Atau kita kata 24 jam. Sebanyak-banyak haid ialah 15 hari, 15 malam. Maknanya darah yang keluar dalam tempoh 15 hari 15 malam tu, itu semua dipanggil darah haid. Sedangkan darah nifas pula, sekurang-kurangnya ialah 1 lahzah. 1 lahzah ni 1 detik. Maknanya dia keluar lepas kita beranak tu, darah yang mengiringi tu, dia keluar sikit lagi. Hak tu je. Lepas tu tak ada dah. Itu dikira, itu orang yang bernifas lah tu. Ada nifas lah. Lepas tu maksima dia, kita ikut mazhab Imam Syafi'i ni ya, jangan campur dengan mazhab-mazhab lain. Mazhab Syafi'i kita 60 hari 60 malam. Selama mana? 2 bulan. Maknanya kalau darah tu berhenti sambung dalam tempoh 60 hari tu, semua tu dipanggil darah nifas. Syaratnya dia tidak berhenti sampai 15 hari straight. Jadi hak ni, yang pertama ni tadi, maknanya nak menentukan kita ni ada nifas ke tidak, ialah sebaik saja kita beranak tu, tengok ada darah lagi tak. Kalaunya kita ni senggang masa sampai 15 hari,
Tak tubik sikit pun darah, melainkan darah wiladah hari tu. Lepas tu hari ke-16 baru tubik darah. Maka kita ni tidaklah dianggap orang yang ada nifas. Jadi darah yang ada selepas itu kita panggil darah, sama ada darah tu istihadah ataupun darah tu kalau kena dengan tarikh kita period, maka darah tu dipanggil darah haid saja. Jadi bila darah haid, maksima darah haid adalah 15 hari saja. Jadi inilah perkara yang kita nak cakna. Tu kata walaupun kita dah umur 60 sekarang, kita kena kenang balik. Kenang balik silam di kita dulu. Anak kita 5, anak kita 6, anak kita 10. Kan? Dulu-dulu tu kita pantang macam mana? Kita cuba ingat. Adakah pantang kita 40 hari, 40 malam tak semayang-semayang? Adakah kita pantang sampai 100 hari? Adakah kita pantang sampai 60 hari? Kan kita pantang orang kampung kan? Pantang orang kampung, pantang orang Melayu. Sebenarnya 40 hari, 40 malam. Sedangkan darah haid ni, darah nifas ni, dia tak semestinya tu. Kita dibagi range. Satu lahzah sehingga 60 hari, 60 malam. Kebiasaan orang 40 hari. Tapi ada je orang 25 hari. Ada je orang 35 hari. Nak pula kalau lahirnya operation. Lahir operation ni, darah dia kurang. Ataupun boleh jadi tak ada langsung. Itu yang menyebabkan dia tidak ada nifas. Tapi jarang ada. Saya pun tanya anak saya, kenapa orang nifas, orang beranak operation tak banyak sangat darah? Dia kata memang tak banyak darah sebab waktu dia belah perut maknya tu, dia orang ni, doktor ni dah buang darah yang banyak tu, yang terkumpul dalam rahim mak tu. Dia dah buang. Jadi maknanya bila keluar tu, sikit-sikit dok macam kita beranak normal ni. Beranak normal ni kan dia keluar seketul banyak kan. Lama berderet-deret. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi itu tentang darah dia. Lepas tu sekiranya ia keluar setelah habis masa yang tersebut. Maknanya keluar lebih daripada 15 hari tadi. Selepas 15 hari tu baru tubik darah. Maka kata darah itu ialah darah haid, bukan darah nifas. Yang demikian tiada nifas lah bagi perempuan itu. Kan? Jadi kita ingat kenang balik. Katalah orang tu anak kembar. Kita bagi satu permasalahan. Dan kita perlu beri masalah ni berdasarkan imam kita lah, Imam Syafi'i. Kita kena ingat, kita kalau tahu fiqh ni, kita Imam Syafi'i lah. Berkaitan dengan anak kembar. Bila orang tu beranak anak kembar? Bila orang tu beranak anak kembar, jadi bilakah bermulanya nifas bagi dia? Sebab itu berbeza pandangan Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki berbeza. Kita nak ambil pandangan mazhab kita Imam Syafi'i saja. Sebab kita ni bukan mujtahid. Kita followers. Jadi kita ikut Imam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i kata, kalaulah kita ni beranak kembar, dikira nifas kita, sebab definisi nifas tu tadi ialah kosong rahim daripada janin. Keluar darah yang keluar setelah rahim kita kosong daripada janin. Maka atas definisi atau atas takrif tu lah, maka kalau selagilah baby tu tak keluar, katalah baby anak kembar 2 orang, contoh 2 orang. Kalau kita Malaysia ni 2-3 orang je kan. Kalau luar negara tu ialah sampai 9 orang. Masya Allah, tabarakallah. Nifas dia dikira nifas ialah bila keluar semua baby tu. Keluar. Kalau anak dia 3. Katalah selang sehari sekalipun. Maka selepas dia beranak yang pertama, doktor kata boleh lagi. Kalau sekarang tak ada lah kita cerita orang bersalin zaman-zaman dulu. Sekarang ni memang dia belah je lah kalau lambat keluar tu kan. Dia belah je, lambat sikit dia belah dah. Cerita hak dulu ni ulama buat ni. Ulama buat pasal nak berkait dengan hukum. Maknanya kalau keluar yang pertama ada lagi. Bidan rasa ada lagi baby ni. Tapi sebab kita ni bagi nak normal, dia tak ada pun rasa nak contraction, semua tak ada rasa nak meneran. Maka kena semayang tak?
kena semayang. Tapi kena mandi dulu tak? Kena mandi dulu. Sebab apa? Sebab dah keluar baby seorang. Maka mandilah wiladah. Lepas tu kena semayang tak? Kena semayang. Sebab apa? Sebab dak kosong lagi rahim dia daripada janin. Maknanya kalau ada darah sekalipun, darah tu bukan darah nifas. Darah tu adalah darah fasad. Kita panggil darah rosak. Kemudian sampailah lahir baby yang semua kosong lah. Maksudnya barulah dia bermula nifas untuk perempuan tadi. Ini kita belajar, orang kata ilmunya lah saja. Dari segi praktikalnya tak ada. Tak ada dah. Kita ni macam saya kata tadilah. Macam tak dan sampai je tarikhnya tak keluar lagi, induce lalu kan. Bagi keluar takut apa? Baby lemah lah, baby lemas lah, baby macam-macam lah. Tak apalah tu, waktu tak masalah apa-apa. Baik. Adapun darah yang keluar sebelum keluar atau adapun darah keluar sebelum anak keluar. Okey. Adapun darah yang keluar sebelum keluar anak. Kan kita ni orang beranak memang ada pengalaman. Sebelum kita lahirkan anak, kan ada keluar darah kan? Kalau orang kampung panggil apa? Kembur darah. Kalau keluar air, orang kata kembur air. Orang kata kembur darah sakit kalau misalnya. Saya kena belaka. Kembur darah ada, kembur air pun ada belaka lah. Lepas tu sakitnya, sama je. Sama je sakitnya. Saya waktu nak bersalin, saya anak 7, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, maknanya kita sakit sampai semayang sambil duduk. Nak semayang, ingat anak nombor satu subuh. Sempat semayang subuh. Lepas subuh dia keluar. Anak nombor 2 zuhur. Sempat semayang zuhur. Dalam keadaan terketar-ketar ni semayang. Tengah berdiri, duduk. Tengah berdiri nak rukuk, terduduk. Terhenti, bukan terduduk, terhenti. Sebab waktu tu dia contract. Berlaku contraction, sakit sangat. Ya, Masya Allah. Sama je sakitnya. Kembur darah ke kembur air sama je. Jadi darah tu adakah menghalang kita daripada kita semayang? Tak. Sebab dia belum dianggap, belum lagi darah yang diuzurkan oleh syarak. Makna uzur syar'i ni ialah darah nifas, darah haid kan. Dia belum masuk lagi waktu. Dia hanyalah darah, kita panggil darah, barangkali kalau sebelum tu dia haid, maka itu adalah darah haid. Peliklah orang perempuan mengandung, mana ada darah haid. Ikut sains, ya. Ikut sains memang ya. Tapi kalau ikut Islam, ada kemungkinan perempuan-perempuan mengandung pun ada haid. Jadi nak cerita lebih-lebih tu saya tak boleh lah ya. Kemudian dia kata apa? Adapun darah yang keluar sebelum keluar anak atau keluar berserta dengan anak, tiada dinamakan darah nifas. Okay? Sebelum dengan berserta tu. Yang berserta tu kita panggil apa? Darah. Malahan dinamakan darah fasad juga, darah fasid ataupun darah kotor. Atau setengah kitab dia tulis darah fasad. Sebab kita ni, berapa jenis darah kita? Darah yang kita kena tahu, darah haid, darah apa? Darah nifas, darah wiladah, darah fasad. Kita kena tahu tu. Bukan semua asal keluar je darah haid belaka. Kadang-kadang darah tu darah istihadah. Itu kita nak kena belajar tu bab istihadah ni. Banyak orang salah sangka. Orang sangka bila dia dah tahu darah yang maksima darah ialah 15 hari 5 malam, maka dia kata hari yang dia datang darah daripada hari pertama sampai 15. Hari yang ke-16, istihadah dah dia kata. Dia sangkakan hari yang ke-16 itulah istihadah. Sebenarnya tidak macam gitu. Sebenarnya katalah darah tu keluar daripada 1 sampai 15, kemudian dia drag sampai beberapa hari pula, maka orang ni dipanggil orang yang darah haid dan darah istihadahnya telah bercampur. Dekat sinilah peranan kita mengetahui warna-warna darah. Satu. Yang kedua, peranan kita mengetahui bau-bau darah. Nak tahu warna tu, macam 5 yang saya sebut tadi,
jenis darah tu, kemudian bau. Bau tu nak bau macam mana? Memanglah dia busuk. Nak tahu busuk kuat ke busuk tak kuat? Busuk kuat. Kita cium bau yang hitam. Cium bau hitam. Sebab itu, mana kita nak tahu istihadah, Ustazah? Memang kita tak tahu. Maka kita tak akan semayang lah sampai 15 hari. Ya, kita tak akan semayang. Bila hari yang ke-16 ada darah lagi, baru kita kata, Masya Allah, darah aku ni telah bercampur antara istihadah dengan haid. Maka pada waktu itulah kita terpaksa rujuk. Terpaksa rujuk guru-guru. Ustazah saya ni daripada hari pertama sampai hari ke-9, darah merah, darah hitam. Hari ke-10, sampai ke-15, 16 ni darah merah. Maka pada waktu itu, patut bau kena pula. Hak hitam ni memang busuk, Ustazah. Hak merah ni busuk juga tapi tak sehebat, tak sebusuk warna hitam. Maka hak hitam ni lah sahaja dianggap sebagai darah haid. Maka yang sebenarnya dia kena apa? Kena mandi hadas lah. Kena ganti semayang dia. Kena gantilah sebab sebenarnya dia dalam keadaan suci pada waktu tu. Sebab itu kita kena belajar. Ada tak memadai, saya bukan belajar haid, saya bukan mengajar haid nifas dan istihadah. Saya cuma baca dia punya tu saja. Nak belajar tu, mari sama-sama saya belajar dalam Google Meet bersama dengan Ustazah Sakinah pada malam Isnin, pukul 9 suku. Baik. Okey. Umpama sebelum beranak dia datang haid beberapa hari, kemudian lepas beranak keluar darah terus, maka darah itu darah haid. Sebelum beranak tu dia datang darah haid. Darah haid ni macam mana kita nak tahu? Darah haid ni ialah dia mestilah tak kurang daripada 1 hari 1 malam. Lepas tu tak lebih 15 hari 15 malam. Katalah dia 15 hari, lagi 5 hari nak beranak tu dia ada datang haid. Lepas tu haid, datang darah. Darah dia tu keluarnya pula tak kurang daripada 1 hari 1 malam. Maknanya hari pertama ada derek je. 5 hari tu datang. Maknanya dia lepas dak kaedah yang pertama, ciri yang pertama lepas. Maknanya darah tu tidak kurang pada 1 hari 1 malam. Lepas tu adakah dia melebihi 15 hari 15 malam? Tak. Sebab hari ke-5 darah tu keluar, hari ke-5 tu dia beranak. Maka darah itu yang dikatakan darah haid tu. Kemudian lepas beranak keluar darah terus, maka darah itu darah haid, kata pengarang kitab kita. Menurut pendapat setengah ulama mengatakan perempuan mengandung ada haid juga. Inilah qaul yang lebih tepat. Jadi kita, bila kita nak berhukum, kita mestilah berhukum kepada syarak. Bila syarak kata orang perempuan walaupun mengandung ada haid, maka kita kena ikut yang itu. Definasi-definasi kita kena ambil definasi yang syarak khabar, yang Rasulullah khabar. Macam mana contoh yang selalu saya beri, apakah siapakah orang yang kuat? Siapakah orang yang kuat? Kita pun katalah orang kuat tu orang boleh angkat berat lah, orang kuat tu ialah orang yang kalau benda 20 kilo boleh angkat sejenjing. Kita orang kuat tu boleh tolak kereta. Kita kata gitu kan. Itu takrif kita. Tapi Rasulullah kata orang yang kuat itu ialah orang yang boleh menahan marahnya apabila dia ada kuasa untuk melepaskan marahnya. Itu dia definisi orang kuat mengikut syarak. Jadi kita kena ambil gitulah. Siapa dia orang yang mandul? Rasulullah kata. Maka sahabat kata orang yang mandul itu orang yang tak ada anak. Maka Rasulullah kata bukan. Orang yang mandul itu ialah orang yang ada anaknya. Tapi anaknya langsung tidak memberi manfaat kepada dia dunia. Bahkan lebih-lebih akhirat. Itu orang mandul. Siapakah orang yang muflis? Rasulullah kata orang muflis tak ada harta. Ya Rasulullah, kata sahabat. Rasulullah kata bukan. Orang yang muflis itu orang yang bila sebut nama aku, dia ni tak sebut Allahumma salli ala Muhammad. Itu antaranya. Baik. Istihadah itu ialah darah penyakit yang keluar, ia bukan dalam masa haid. Di luar masa haid. Dan bukan pula dalam masa nifas. Bukan dalam masa nifas. Faham dah tak? Demikian juga darah yang keluar daripada kanak-kanak di bawah umur dan daripada orang tua yang sudah putus asa. Jadi, di luar waktu haid. Ia keluar dalam masa haid. Bukan dalam masa haid. Maknanya bukan dalam tempoh 15 hari 15 malam. Ataupun dia keluar dalam tempoh
minima suci. Katalah dia dah keluar darah 15 hari. Contoh 15 hari maksima darah. Kemudian dia break. Dia betul dah dia pun faham 15 hari, 15 malam dia pun memang suci. Dia pun mandi, semayang. Tiba-tiba 10 hari selepas itu dia keluar lagi darah. Maka bagi orang yang berilmu, dia tahu, oh belum sampai waktu untuk haid ni. Sepatutnya dia mesti ada waktu suci sekurang-kurangnya ialah 15 hari, 15 malam juga. Sedangkan aku baru suci 10 hari. Maka ini bukan darah haid. Ini adalah darah istihadah. Ini adalah darah penyakit. Itu maksud dia. Maknanya dia keluar bukan dalam masa haid. Dan bukan pula dalam masa nifas. Bukan juga dalam masa nifas, maksudnya lebih pada 60 hari ke gitulah. Demikian juga ia keluar daripada kanak-kanak di bawah umur. Maksudnya apa? Kurang daripada umur 9 tahun takribah. Umur 5 tahun, umur 8 tahun. 8 tahun belum sampai, 15 hari lagi nak sampai umur dia 9 tahun. Ingat ya, 9 tahun takribah ialah 15 hari lagi nak sampai umur dia 9 tahun ikut tahun Hijri. Kalau baru umur dia 8 tahun 2 bulan, keluar darah haid. Keluar darah ikut kemaluan dia. Lepas tu ciri-cirinya sama. Darah dia tak kurang daripada 24 jam. Tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Ni masuk dah ciri-ciri darah haid. Tapi kena tengok umur. Umur dia ni tak boleh lagi. Tak layak lagi. Syarak kata tak layak lagi kena haid. Maka itulah dipanggil darah yang keluar daripada kanak-kanak di bawah umur. Dan daripada orang tua yang sudah putus asa. Putus asa macam mana? Yang dia tak ada berahi dah ke orang. Mana tak ada dah nak nikah tak ada. Ini tua renta ni. Tua renta. Memang bukan setakat putus haid macam kita. Kita ni putus haid juga ni. Tapi orang kata masih jelita lagi kan. Masih nenek vok lagi orang panggil kan. Ini tak. Ini tua renta yang memang dah kerepot dah kiranya. Yang dah diibaratkan sebagai Quran buruk. Quran buruk. Quran buruk ni macam mana? Nak buang tak boleh. Nak guna tak dapat. Itu Quran buruk kan. Nak buang tak boleh. Haram. Nak guna, nak baca tak boleh. Dah cerai-berai, dah gigit dia anak-anak. Lepas tu tetap kena muliakan. So, kalau keluar darah daripada perempuan yang dah putus asa macam gini, putus asa dipanggil. Putus asa bukan dia give up, bukan putus asa. Gitulah kita fahamlah keadaan dia. Dia memang dah tak ada keinginan dia kepada lelaki. Semua dah memang dah tua dah, kita pun tengok keadaan dia tu. Perempuan ni ya, bukan lelaki. Maka dia ni kalau keluar darah daripada kemaluan dia, maka waktu lah kita panggil darah penyakit. Itu kita kena bawa pergi doktor lah. Kalau mak kita kena macam tu, kena bawa pergi doktor. Takut ada penyakit-penyakit zaman moden sekarang kan. Sekurang-kurang masa haid itu ialah sehari semalam. Kita dah cerita. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Minima sehari semalam. Maksima 15 hari 15 malam. Ghalibnya, biasanya 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam atau ikut orang lah. Ada orang 11 hari, ada orang 12 hari. Tiap-tiap bulan dia memang 11 hari. Ikut dia tak sama. Tapi dalam range 15 hari 15 malam. Okey, suka saya ingatkan sekurang-kurang masa haid ini ialah sehari semalam ni. Bukan maknanya kita kena pukul 9 pagi esok. Baru kita kira satu hari satu malam. Bukan gitu. Sehari semalam ni kita akan dapat dalam tempoh 15 hari. Kadang-kadang, saya nak bagi contoh ya. Kadang-kadang kita kena subuh, alright? Kita kena subuh, pukul 6 tu kita nak bangun semayang, tengok ada. Okey. Lepas tu, kita ni kerja office kan. Kemudian, kita tengok Zuhur ada juga. Contoh, Zuhur ada. Kemudian kita balik kerja, asar ada lagi. Ada spot je ni. Okey. Lepas tu maghrib kita tengok tak ada. Okey. Daripada subuh sampai ke asar tadi berapa jam? Subuh pukul 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh. Berapa jam ni? 12 jam. Tiba-tiba maghrib tak ada. Maka kena semayang ke tak semayang? Semayang ke tak semayang?
ada tak halangan untuk kita sembahyang? Apakah halangan yang menyebabkan kita tak boleh sembahyang? Sebab ada darah kan. Tapi sekarang ni ada tak darah pada kemaluan kita? Bila kita check, masukkan kapas, kita tengok, bila kita masuk ke dalam cotton bud ke, kita tengok clear. Clear apa? Clear colorless. Tidak ada 5 warna tadi. Tidak ada hitam, merah, coklat ke roh kuning, tidak ada. Maknanya betul-betul clear. Warna kapas tu lah. Maka wajiblah kita solat maghrib tadi. Wajib solat. Okey. Persoalannya, kena mandi ke tidak? Itu soalan dia. Jadi jawapannya, tak perlu mandi. Kenapa tak perlu mandi? Sebab belum berlalu 24 jam. Darah yang keluar tadi daripada pagi tadi, walaupun dia hanya runcit-runcit bahasa kita orang kampung, dia bukan darah mengalir je. Tak kira, walaupun darah mengalir pun tak kisah. Tapi dia stop. Dia mengalir tadi, dia ada tadi darah tu sama ada di dalam faraj kita ataupun dia keluar ke panty, liner ke, guana-guana sekalipun, tapi maknanya ada. Kemudian bila kita tengok maghrib, kita cek masuk betul ke dalam, tengok tak ada, maka hukumnya wajib mandi. Sebab kita berhukum yang zahir. Bukan wajib mandi, wajib salat tanpa perlu mandi. Sebab apa? Sebab darah itu belum dikonsider sebagai darah haid. Sebab belum berlalu 24 jam. Baik, tak nampak benda Syirah tulis. Baik, rasanya okey. Dah 10.20 dah KN. Kita ada beberapa perenggan lagi. Jadi kita hold dulu kan? Kita sambung minggu depan lah Kak Ustazah. Kita Ada yang nak bertanya soalan kan? Oh ya, saya nampak macam banyak benda tu tadi. Saya tak. Nanti jap. Kita buka kot ada yang nak bertanya soalan kan? Okey, saya baca yang ni je lah. Umur 9 tahun Hijri, maksimum 24 jam, maksimum berhari. Betul Ustazah, banyak kena qada, sedihkan. Alhamdulillah dapat ilmu, boleh perbaiki amalan. Betul Ustazah sekarang. Rugi tak belajar fiqh darah? Memang rugi betul. Allah beri peluang pertukar jalan kita. Baik istihadah pula ada 7 muka. Baik. Kena belajar tu. Lama terdedah ke udara, warna macam birat. Ikut temperature. Apa tu? Okey, Masya Allah benar. Saya anak 2, keluar darah sebelum anak keluar. Okey. Jadi tak ada soalan? Tak ada. Maaf. Assalamualaikum Ustazah. Sekejap ya, darah yang cukup syarat untuk dihukum sebagai darah haid yang terkumpul dan tempoh sebanyak haid. Okey, baik. Boleh bertanya. Rianti agaknya nak tanya apa ya? Kalau boleh saya jawab. Sebab haid ni dia, kalau complicated saya tak boleh jawab. Maaf Ustazah nih nak nanya, udah selesai haid tapi masa subur, bukan keputihan ya Ustazah, tapi masa subur dia keluar, apakah itu sah sholat kita? Haid dah habis? Udah habis, haid udah habis, keluarlah masa keputihan, kayak keputihan tapi bukan keputihan, kayak masa subur gitu Ustazah. Waktu kering haid tu, Rianti cek tak? Cek, jadi udah dicek sama kapas, jadi haidnya tuh udah nggak keluar, jadi dia keluarnya tuh lendir putih gitu Ustazah. Yes, tak apa. Kalau lendir putih tu tak, dia dikira suci lah tu. Dia sama ada suci ni dia kering ataupun dia keluar cecairan, tapi cecairan tu bukan berwarna hot 5 yang kita sebut tadi. Cecair tu mestilah cecair yang kita panggil tidak berwarna. Itu dikira bersih lah tu, dikira suci lah. Sebab kita kalau subur tu memang keluar macam tu lah orang-orang muda kan. InsyaAllah betul dah tu Rianti buat tu. Okey ya. InsyaAllah. Masalah haid ni panjang sangat sebenarnya. Kita belajar berbulan-bulan dah. Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam. Ustazah, tadi bila Rianti kata kan lepas haid kita ada lendir putih macam putih telur, itu kesuburan tu lah yang subur tu kan. Selepas keluar lendir tu dia ada macam light kuning, yang tu bukan period dah Ustazah kan. Masih dalam tempoh 15 hari tu. Kalau dalam tempoh 15 hari, yang ini yang kita namakan complicated ni.
Complicated, tengok. Kita ni adat kita macam mana? Adat haid kita tu tiap-tiap orang ni dia lain. Yang inilah yang perlu berguru betul-betul ni. Kan sebab takut warna tu masih consider darah ke ataupun sekadar macam kan kadang-kadang keputihan tu kalau kita lambat salin pun dia menjurus kepada warna macam tu. Betul. Dia teroksida kan? Ya, Kita panggil betul. dia teroksida. Betul. Saya macam ni Ustaz, saya dah pernah lah ikuti daurah ni dan selepas saya ikut daurah tu saya yakin yang selepas lendir putih tu macam Ustazah kata sebabkan saya lambat salin tu dia dah jadi sedikit kekuningan, so saya dah yakin itu bukan darah. Kalau kita yakin kan tu insyaAllah Ustazah kan. Ya, sebabnya kita ni kena ada dia punya, kalau kita tengok darah ni pun dia mesti ada waktu tu dia dah bersih. Selepas tu dia baru keluar warna lain. Selepas itu tidak dah dikira sebagai darah warna darah haid. Itu barangkali itu adalah keputihan kita yang memang biasanya dia warna kuning. Okey, baik, saya jelas. Maknanya tak adalah was-was dah sebab sebelum ikuti tu memang ya Allah tak tahu bila. Maknanya memang kena alert betul lah Salah, kena alert. Betul. Saya faham ni sebab saya anak dara 5 orang. Jadi semua tu ada problem macam-macam belaka. Jadi sebab itu saya belajar sungguh ni untuk apa? Untuk diri sendiri dan juga untuk anak-anak. Yang dia orang ni kadang tak ada masa nak belajar sungguh-sungguh kan. Tapi kita ni bila dah dapat ilmu ni kena ajar anak tu. Kena ajak anak tu sekali belajar. Jadi saya rasa cukup. Ya, sama-sama. Saya complicated sangat saya tak boleh juga ya sebab saya pun masih belajar. Kalau yang ini orang kata basic ni basic je ni. Baik. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada minggu hadapan jika diizin Allah. Jadi marilah sesama kita tanam dalam hati kita untuk menuntut ilmu lagi, tuntut ilmu lagi walaupun kita kata belajar haid ke putus lama dah 10 tahun dah. Macam ni lah kita kena tahu balik. Kalau bukan untuk kita, untuk anak cucu kita. Bahkan untuk kita sendiri sebenarnya nak kena tahu dulu-dulu tu ada tak kita tinggal semayang? Ada tak kita tinggal semayang ke puasa Sadah? Baik. Betul. Banyak Itu minggu depan kita sembang lagi ya Kak Ann yang bahagian tu ya. InsyaAllah. Jadi kita baca Al-Mulk dululah Sadah. Kita baca Al-Mulk dulu ya. Lepas tu kita tutup kan? Saya nak ambil Quran lagi Kak Ann. Lupa. Ambil dulu. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Jom kita sama-sama membaca suratul Mulk. Mudah-mudahan menjadi pendinding kita di dalam kita alam barzakh nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وصلى الله على سيدنا مولانا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum ya karim. Terima kasih.